Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Azizah Nak Lalam dalam Pastikan Sahih edisi Khamis 11 November 2021. Dan untuk mendapatkan berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube dengan carian Berita RTM. Kita mulakan hari ini dengan berita viral. Baik, Polis Subang Jaya menerima satu video berdurasi 13 saat yang dimuanai oleh seorang pemilik akaun Facebook berkaitan satu dakwaan berlakunya pelanggaran SOP di Pusat Rekreasi Keluarga Sunway Lagoon. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Subang Jaya Muhammad Firdaus Jaafar, pada tarikh kejadian 6 November lepas, seramai 3,513 pengunjung direkodkan berada di taman tema tersebut, manakala kapasiti yang dibenarkan mengikut SOP PPN Fasa 4 adalah seramai 20,000 orang dalam satu masa. Menurutnya lagi, sehingga kini tiada laporan polis dibuat berhubung isu tersebut dan pihaknya akan menjalankan siasatan terperinci serta tindakan sewajarnya akan diambil sekiranya wujud pelanggaran SOP PPN Fasa 4. Pihaknya turut mengalukan orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan untuk menyalurkan kepada pihak polis bagi tindakan lanjut. Polis Kajang telah menerima satu video berdurasi 58 saat yang memaparkan tindakan kasar atau samsing seorang pemandu kereta ke atas seorang penunggang motosikal di jalan raya. Dan menurut satu kenyataan dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang, kejadian tersebut dirakam oleh pengguna jalan raya yang dipercayai berada di kawasan jalan raya lampu isyarat Bandar Teknologi Kajang. Menurut kenyataan itu lagi, semakan polis mendapati tiada sebarang laporan polis dibuat berhubung kejadian tersebut. Namun satu laporan polis maklumat pertama FIR telah dilakukan bagi siasatan dijalankan untuk mengesan pelaku dan mangsa dalam kes tersebut. Juga tular di media sosial pada 9 November lalu sebuah video berdurasi 1 minit 18 saat yang memaparkan kejadian pelanggaran di antara dua kenderaan di persiaran Bukit Jambul, daerah timur Pulau Pinang. Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Daerah Timur Laut Pulau Pinang ACP Sopian Santong, kejadian yang berlaku pada 8 November sekitar 8.48 pagi itu melibatkan sebuah kereta jenis Toyota Corolla yang melanggar bahagian belakang sebuah Pro 2 Alza. Beliau berkata kemalangan berlaku apabila pemilik kenderaan Toyota Corolla tersebut tidak mengikut giliran semasa sebuah kenderaan lain berhenti di sebuah simpang dengan memotong ke bahagian kanan yang merupakan garisan berkembar serta berada di arus yang bertentangan. Jelasnya tindakan pemandu tersebut menyebabkan beliau terpaksa mencelah semula ke laluan asal dan seterusnya melanggar Pro 2 Alza itu bagi mengelak kenderaan lain yang datang dari arah bertentangan. Dan menurut Sofian lagi, pemandu Pro 2 Alza itu telah memberhentikan kenderaannya untuk berbincang, namun bukan sahaja gagal, malah pemilik kenderaan Toyota Corolla itu turut melarikan diri. Menurutnya lagi, usaha mengesan pemandu dan pemilik Toyota Corolla masih lagi dijalankan. Polis menahan 6 lelaki yang dipercayai terlibat dengan kes pembunuhan seorang lelaki di hadapan sebuah kopitiam di Bandar Bukit Tinggi 2 Kelang, Selangor. Dan menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Nik Izani Muhammad Faisal, dalam satu kenyataan, mereka yang ditahan akan direman sehingga 13 November depan bagi membantu siasatan. Dan menurutnya lagi, polis masih mengenapasi 4 lagi individu yang dipercayai boleh membantu siasatan serta siasatan terperinci mengenai motif pembunuhan masih lagi dijalankan. Dalam kejadian pada 6 November lalu, seorang lelaki ditemui mati dengan kecederaan parah di kedua-dua bahagian tangan dan kaki, dipercayai ditetak dengan senjata tajam. Kementerian Kesihatan Malaysia melalui bahagian keselamatan dan kualiti makanan telah menjalankan pemantauan secara berkala ke atas produk hasil pertanian yang dijual di pasaran tempatan. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Jabatan Kesihatan Pulau Pinang, Dr. Ma'ruf Sudin, dalam satu kenyataan, hasil dari pemantauan yang dijalankan pada tahun lepas didapati secara puratanya 12.2% pelanggaran spesies residu racun perosak telah dikesan. Tambahnya, kebolehan
oleh kesanan telah dilaksanakan dan dimaklumkan kepada pengeluar serta pengimport produk hasil pertanian. Berkaitan perkara ini, jelasnya rentetan itu pemantauan kehadiran residu racun perosak di dalam produk hasil pertanian telah diteruskan secara berterusan dan tindakan di pelbagai peringkat telah dilaksanakan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil perhatian mengenai 3 artikel yang disiarkan oleh Akhbar Kosmo yang menggambarkan seolah-olah KKM mengambil ringan isu penjualan dan pengiklanan produk kesihatan dan ubatan di pasaran. Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Nurhaliza Halim dalam satu kenyataan berkata artikel tersebut seperti menggambarkan penjualan pengiklanan produk kesihatan serta ubatan di pasaran dibiarkan secara berleluasa tanpa mengambil tindakan. Tegasnya, KKM melalui bahagian penguatkuasaan farmasi sentiasa menjalankan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan produk kesihatan serta ubatan yang dipasarkan di Malaysia berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah PBKD sebelum dijual kepada orang awam. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP melancarkan Ops Menu bagi menjalankan pemeriksaan dan tindakan penguatkuasaan ke atas restoran dan kedai makan di seluruh negara melibatkan tanda harga serta alat timbang dan sukat. Tindakan tegas akan dikenakan ke atas peniaga yang gagal mematuhi peruntukan undang-undang di bawah Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Penandaan Harga bagi Barangan dan Caj bagi Perkhidmatan 2020 dan boleh dikenakan denda. Baik, ini adalah pemakluman mengenai permohonan pembaharuan pasport Malaysia My Online Passport. Kemudahan kepada warga negara membuat permohonan pembaharuan pasport Malaysia secara dalam talian. Pemohon boleh memilih untuk mengambil pasport di pejabat pengeluar pasport serta bayaran boleh dibuat menggunakan kad kredit atau debit. Manakala tarikh dan masa pengambilan pasport akan ditentukan oleh sistem. Berikut merupakan informasi mengenai maklumat hebahan dan amaran banjir, status aras air sungai dan kelebatan hujan di seluruh Malaysia. Orang awam dinasihatkan agar peka dan membuat persediaan awal bagi menghadapi banjir. Maklumat hebahan dan amaran banjir, status aras air sungai dan kelebatan hujan di seluruh Malaysia boleh didapati di laman web Public Info Banjir iaitu di publicinfobanjir.water.gov.my serta menerusi aplikasi My Public Info Banjir. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM merujuk kepada pengumuman Menteri Kanan Pertahanan pada 5 November lepas berkaitan peralihan fasa Pelan Pemulihan Negara PPN bagi negeri Kedah, Perak, Perlis, Pulau Pinang dan Sabah berkuat kuasa mulai 8 November lalu. Sehubungan itu, pengoperasian institusi pendidikan di bawah KPM mengikut ketetapan pengoperasian fasa 4 PPN akan bermula pada 21 November depan bagi negeri Kedah dan 22 November bagi negeri Perak, Perlis, Pulau Pinang dan juga Sabah. Perkara ini akan melibatkan kehadiran murid tahun 1 hingga tahun 6 dan kelas peralihan serta tingkatan 1 hingga 4. Secara umum, kebanyakan pesakit COVID-19 di Malaysia berpotensi sembuh sepenuhnya. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir bekas pesakit COVID-19 yang terkesan dengan komplikasi dikenali sebagai long COVID. Long COVID merupakan keadaan di mana bekas pesakit COVID-19 masih menunjukkan tanda dan gejala selepas jangkitan COVID-19. Terdapat 2 tempoh bagi long COVID, iaitu ongoing symptomatic COVID-19 dan yang kedua post COVID-19 syndrome. Dari November 2020 hingga September 2021, sejumlah 2,712 pesakit long COVID dirujuk dalam tempoh 4 hingga 12 minggu selepas mendapat jangkitan tersebut. Baik, pastikan saya berehat seketika. Kita akan bertemu lagi selepas ini.
Apa itu penjagaan diri atau self-care? Semakin ramai orang berdepan dengan masalah kesihatan mental, terutamanya dengan kawalan pergerakan di Malaysia dan pandemik COVID-19. Ramai yang menidakkan malah mengabaikan kepentingan penjagaan diri. Dan benarkan saya untuk kongsi 3 tip dengan anda untuk membantu anda berdepan dengan cabaran kehidupan masing-masing. Apa yang anda boleh lakukan? Nombor 1, Tetapkan sempadan diri yang sihat dan sentiasa memaafkan diri. pentingkan senaman dalam menyalurkan stres kehidupan ke arah yang membina. Ia membantu juga untuk release endorfin yang membantu anda untuk menggembirakan tubuh. Yang kedua, hadkan masa melihat skrin atau screen time dan uruslah masa dengan bijak. Jangan memperkecilkan kepentingan tidur dalam bantu badan anda untuk dekompres dan distres. Fokus kepada pemakanan yang berkhasiat, kawalan berat badan untuk membekalkan nutrisi yang berkualiti kepada diri anda. Nombor 3, Sentiasalah berhubung dengan keluarga dan rakan terdekat supaya anda tidak bersendirian. Jangan lupa mencari minat dan hobi baru bagi meningkatkan daya kreativiti. ya, semoga tip-tip ini membantu anda untuk berdepan dengan COVID-19 pandemik ini yang pastinya mencabar, dan saya doakan yang terbaik buat diri anda. Penting untuk memberi keutamaan kepada diri anda kerana ianya mampu memberi ruang dalam pengurusan daya tindak yang lebih baik. Sayangi diri anda. Bagi menggalakkan kejayaan seperti yang dicapai Pictochart, Cradle Fund sebagai agensi penyelaras ekosistem startup akan diperuntukkan RM20 juta untuk mempergiat usaha memulih dan membina daya tahan ekonomi startup. Selari dengan matlamat rangka tindakan ekonomi digital Malaysia atau My Digital, strategi My Startup akan dilaksanakan secara berfasa untuk memberi manfaat kepada lebih 2,500 syarikat dan mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan. Kerajaan juga memperuntukkan sejumlah RM45 juta sebagai galakan transformasi teknologi ke arah revolusi industri keempat atau Industry Forward dalam kalangan PKS serta syarikat tahap pertengahan bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan seterusnya kelayakan akademik bagi pengajar pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET perlu dipertingkatkan kepada minimum sarjana muda. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata ini bagi menambah baik profesionalisme pengajar dan reputasi TVET. Langkah itu sekaligus dapat menepis stigma masyarakat yang berpandangan TVET hanya pilihan kedua yang ada untuk pelajar menyambung pengajian ketika ini. Kita sekarang ini sedang meningkatkan pengajian TVET. Jadi peringkat pertama, kita terus menghantar tenaga-tenaga pengajar sias ini di peringkat yang lebih tinggi supaya mereka dapat menjadi pembelajaran dan pengajaran ataupun pedagogi ini digunakan sepenuhnya turun ke bawah kepada pelajar-pelajar kita yang mengambil aliran TVET ini. Dua lokaliti di Pahang dikenakan perintah kawalan pergerakan diperkatakan PKPD berkuat kuasa tengah malam ini hingga 25 November. Ia membabitkan ladang FGV Mengkarak 1, Bera dan Felda Cini 3, Mukim Penyor Pekan. Ketua Pengarah Keselamatan Negara Datuk Rozi Matsad menerusi kenyataan menyebut pelaksanaan itu dibuat setelah meneliti penilaian risiko dibuat Kementerian Kesihatan selain trend penularan jangkitan COVID-19 semasa. Dan dalam pada itu, tiada sebarang pelanjutan dan penambatan PKPD direkodkan.
Aspek pematuhan prosedur operasi standard SOP oleh calon-calon dan petugas parti politik sepanjang kempen pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Melaka masih berada pada tahap yang mendukicitakan. Ini kerana masih terdapat banyak pihak yang mengambil kesempatan atas kelompongan SOP sedia ada demi kepentingan mereka. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Melaka Dr. Rusdi Abdul Rahman, sekiranya tindakan tidak bertanggungjawab tersebut tidak dibendung, ia boleh menyumbang kepada peningkatan kes dan gelombang keempat COVID-19 dan antara contoh aktiviti dilakukan seperti makan di warung dan kedai makan bersama orang ramai. Juga kerajaan tiada cadangan untuk mengetepikan Pelan Pemulihan Negara PPN 4 fasa yang dilancarkan sebelum ini. Malah PPN yang dibangunkan sejak Jun 2021 bersifat komprehensif dan dinamik dalam mengawal penularan COVID-19. Jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Mastura Muhammad Yazid, ia adalah langkah berterusan bagi membolehkan pembukaan semula sektor ekonomi dan sosial secara berperingkat dan berhati-hati. Datuk Mastura berkata hanya 2 negeri yang masih belum mencapai fasa 4 iaitu Kelantan dan juga Sarawak. Mengamalkan nilai-nilai murni mampu mewujudkan sebuah masyarakat berintegriti bebas daripada rasuah serta pembuatan yang melanggarkan etika. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kesemua matlamat serta perancangan yang digariskan dalam RMKI 12 boleh dicapai jika keluarga Malaysia menjadikan agenda integriti sebagai teras utama selaras dengan tema pada tahun ini iaitu integriti keluarga Malaysia dalam menghadapi pandemik. Nilai integriti penting ke arah mendepani cabaran fasa endemik COVID-19. Juga polis membekas seorang lelaki yang didakwa membuat khianat membaling batu ke arah kenderaan di Lebuh Raya di Citra Kedah. Suspek ditahan dalam satu operasi selepas mengaku melakukan tindakan tersebut. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu Superintenden Rozi Abu Hassan berkata lelaki berusia 34 tahun itu mengaku melakukan tindakan itu sejak 6 November lalu sehingga mengakibatkan cermin kenderaan pecah. Turut dirampas motosikal yang digunakan ketika kejadian. Selain 2 ketul batu yang ditemukan di dalam raga motosikal, suspek mempunyai 7 rekod lampau berkaitan kes jenayah dan kes dadah. Malaysia dan Indonesia bersetuju melaksanakan satu koridor perjalanan antara kedua-dua negara melalui aturan koridor perjalanan TCA atau laluan perjalanan vaksinasi VTL. Persetujuan tersebut dicapai menerusi perbincangan 4 mata Perdana Menteri. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Kita mulakan dengan Kuala Lumpur, Jakarta, Kuala Lumpur dan juga Kuala Lumpur, Bali, Kuala Lumpur. Jadi insya-Allah jika dipercepatkan urusan untuk detailnya, kita bersetuju tadi supaya joint statement akan kita buat untuk kita mengumumkan pembukaan border antara Malaysia dengan Indonesia. Seterusnya, Syarikat Malaysia sedia bekerjasama untuk terlibat pembangunan Kalimantan Timur yang bakal jadi ibu negara Indonesia. Perkara terbabit telah disuarakan Perdana Menteri kepada Presiden Jokowi. Ya, dari segi kesannya, impact terutamanya kepada kita, kepada business community kita. Ya, jika diberi peluang untuk invest di Kalimantan, kedua-dua pihak akan mendapat benefit. Ya, kita in term of dari segi bisnes, ya, kita dari segi bisnes, sedangkan di Indonesia akan mendapat faedah dari segi pembangunan. Jadi saya rasa kesannya kepada kedua-dua pihak. Sebab itu saya membangkitkan perkara ini supaya dua-dua negara mendapat faedah dari segi pembangunan di Kalimantan.
Seramai 22,248,737 individu atau 95% populasi dewasa di negara ini lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19. Dan setakat 11.59 malam tadi, berdasarkan data Kementerian Kesihatan KKM di laman COVID Now, sejumlah 97.5% atau 22,838,338 individu dewasa pula telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Dan sejumlah 131,240 dos vaksin harian telah diberikan semalam, membabitkan 37,689 suntikan dos lengkap, 7,650 menerima dos pertama dan 85,901 pula menerima suntikan dos penggalak, menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK kini meningkat kepada 50,804,374. Malaysia tidak perlu melakukan sebarang pembelian panik bagi picagari vaksin. Berikutan pengeluaran tempatan adalah mencukupi untuk menampung program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK serta suntikan penggalak, kata kalangan pembekal domestik. Pengarah urusan Trimed Sendiri Berhad Khairul Anwar Daniel berkata bekalan itu mencukupi menerusi bekalan daripada 3 pengeluar tempatan. Tambahannya, jangkaan berlakunya kekurangan picagari itu adalah terutamanya di Amerika Syarikat. Berikutan ketetapan bahawa produk terpabit perlu mendapat kelulusan 510K daripada pihak pentadbiran makanan dan ubat-ubatan FDA negara itu. Juga hanya 11 daripada 416 kes baharu positif COVID-19 yang direkodkan di Sarawak mengalami jangkitan paru-paru dan memerlukan bantuan pernafasan. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. JPBN Sarawak dalam kenyataannya memaklumkan 405 kes adalah mereka yang tidak bergejala dan hanya bergejala dengan ringan. Kes kematian yang dilaporkan adalah sebanyak 13 melibatkan individu berusia antara 49 hingga 98 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit seperti darah tinggi dan juga kencing manis. Baik, Malaysia dikategorikan sebagai bukan negara sihat berdasarkan kesedaran aspek kesihatan dalam kalangan rakyat yang masih berada di tahap rendah. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata perkara itu terbukti menerusi statistik yang menunjukkan Malaysia antara negara tertinggi dalam beberapa masalah kesihatan termasuk sakit jantung. Malah katanya kadar kematian yang tinggi di negara ini akibat COVID-19 banyak berkait rapat dengan mereka yang merupakan pengidap penyakit kronik. Sehubungan itu, Khairi berkata perubahan tingkah laku sangat penting untuk melahirkan negara dan rakyat yang sihat dengan tidak mengharapkan kerajaan semata-mata. Malaysia mempunyai kadar vaksinasi dan standard pencegahan jangkitan COVID-19 yang tinggi untuk pastikan koridor perjalanan dengan Indonesia yang telah dirancang berjalan dengan lancar, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau berkata tahap vaksinasi rakyat Malaysia juga sangat tinggi dengan 96% rakyat Malaysia dewasa telah menerima vaksin. Kerajaan juga sedang dalam proses memberikan vaksin kepada golongan muda berumur antara 12 tahun dan 17 tahun yang setakat ini mencapai 65%. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang antara 3% dan 4% tahun ini, kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Beliau berkata ini disokong oleh permintaan luaran yang kukuh dan aktiviti rancak perdagangan, peningkatan pengeluaran komoditi serta penjelmaan permintaan terpendam dan pelaburan berterusan dalam projek prasarana berskala besar. Pemulihan dijangka berterusan pada tahun depan dengan pertumbuhan dalam jajaran 5.5 hingga 6.5%. Tambahnya, ini sejajar dengan unjuran Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF masing-masing pada 5.8 dan 6.0%. Malaysia tidak mempunyai tenaga kerja yang mencukupi untuk kerja-kerja
penuaian di ladang kelapa sawit, kata Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi MPIC. Setiausaha Bahagian Penggalakan Inovasi dan Modal Insan Industri PIMI KPPK Syarnas Akhtar Mat Ali berkata usaha kementerian untuk menarik bekerja tempatan bagi kerja-kerja menuai terhalang oleh skop pekerjaan yang disifatkan tidak menarik bagi penduduk tempatan. Perspektif negatif telah menjejaskan industri, menyebabkan industri terpaksa mencari lebih banyak tenaga kerja asing mengenai buruh asing di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata kedua-dua negeri itu mempunyai ordinan buruh yang berbeza. Baik, pastikan saya berehat lagi. Kita akan kembali lagi selepas ini. Hadapi banjir. Persediaan awal menghadapi banjir. Dapatkan maklumat tentang banjir di tempat anda melalui hebahan radio, televisyen, media sosial, agensi kerajaan yang berkenaan serta bilik gerakan banjir negeri atau daerah yang berhampiran. Periksa saluran air seperti longkang supaya tiada halangan. Pastikan lokasi pusat pemindahan dan pusat bantuan bencana di tempat anda. Sediakan peralatan kecemasan dan bekalan makanan yang secukupnya. Pastikan seluruh ahli keluarga anda sentiasa peka dengan perubahan persekitaran. Bagi memastikan murid-murid daripada keluarga berpendapatan rendah mendapat kandungan khasiat harian demi pertumbuhan fizikal dan mental yang menyeluruh, kerajaan akan meneruskan penyediaan bekalan susu harian di bawah rancangan makanan tambahan dengan peruntukan RM400 juta. Sebahagian perolehan ini akan dihaskan kepada pengeluar susu tempatan. Langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Terima kasih kerana masih bersama Pastikan Sahih dan seterusnya saksikan secara langsung sambutan Majlis Rumah Terbuka Malaysia sempena Deepavali 2021 yang akan bersiaran dari Pusat Pelancongan Malaysia Kuala Lumpur pada 13 November ini jam 9 malam. Baik, rentak interaktif kota dengan kerjasama UEM Sunrise akan mengadakan konsert kenangan lalu Kuala Lumpur iaitu pada 14 November 2021 iaitu pada hari Ahad 5 petang di Black Box Publica Solaris Udutamas Kuala Lumpur bersama-sama dengan Mus Spider, Ella Aminuddin dan Left Handed. Masuk adalah secara percuma. Tahukah anda kurang bersenam akan meningkatkan risiko mendapat penyakit? Jom mulakan hari anda dengan bersenam bersama kami dalam program Citra Malaysia segmen live Senam Pagi Online 2021 kali ini bersama Kumpulan Kesenian Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Kedah. Baik, perkongsian tadi mengakhiri Pastikan Sahih untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk terus bersama kami setiap Isnin hingga Jumaat jam 3.30 petang di saluran berita RTM My Review 123. Saya Aziz Zana Alam. Assalamualaikum.